Okay, Assalamualaikum and a very good morning everyone. Okay, so today we will be continuing our chapter 3, okay, transportation. So hari ni kita akan masuk a new subtopic which is 3.3 human blood. Okay, so kalau kamu ingat from last class apa yang kita buat, kita dah tengok tentang structure, okay. If you remembered, okay, so very quickly kita akan recap apa yang kita dah belajar from last class. Okay, so we have learned about the structure, jantung macam mana, structure and also dia punya function lah. Setiap kita dah belajar dekat bahagian jantung ni, okay, we know that it is divided into 4 parts, okay. Left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle, and then kita dah tengok juga ada valve di antara right atrium dan left atrium dan left ventricle. Okay, nama dia bicuspid valve. Di antara right atrium dan right ventricle nama dia tricuspid valve. And then kita juga ada dua lagi valve sebelum aorta dan juga sebelum dia ke pulmonary artery. Okay, nama dia semilunar valve. Okay, and then after, lepas kamu dah tahu structure, kamu kena tahulah apa function setiap bahagian ni. Okay, after that we have also learn about the types of blood vessel. So blood vessel ada 3 jenis. Okay, saluran darah. Dalam saluran ni, tahu daripada jantung ni dia akan dihantar ke seluruh badan. Okay, bahagian bawah badan, kaki dan juga bahagian atas lah, bahu, kepala semua. So we know that siapa yang bawa ni ada 3 jenis saluran. Okay, first one kita ada artery, kita ada vein, artery, vein and capillaries. So macam mana dia punya sambungan ni? Arteri akan membawa darah beroksigen, oxygenated blood. Kita kerja arteri. Capillary menjadi pemisah. Capillary adalah darah, saluran darah yang only one cell thick. Okay, only one cell thick. So dia sangat halus. Okay, dia yang akan surrounding kita punya body cell. And last sekali vein. So vein kerja dia membawa deoxygenated blood. Deoxygenated maksudnya dia kaya dengan carbon dioxide. So kamu kena tahu dia punya nama, function dan apa yang dia bawa semua itulah, macam mana dia punya kitaran dia tu sendiri. Okay, and then we have also learn about heart rate, kan, pulse. Kita dah tahu macam mana nak kira pulse. We have learned about the sound heart, bunyi lap dan bunyi dap. So bunyi lap ni datang daripada sistole dan diastole. So nothing new here, saya hanya recall sahaja apa yang kita dah belajar from last class. Okay, so kita kena tahulah lap ni, bunyi sistole ni maksudnya apa valve yang terbuka, apa valve yang tertutup. Okay, so today apa kita akan buat, kita akan masuk sambung lagi topik 3.3 human blood. So kita nak tengok ada apa sebenarnya dalam darah ni. Okay, so we know that human blood consists of plasma, red blood cell, white blood cell and platelet. So ada 4 benda. So, kalau kita tengok, kan, kalau kita tengok darah kita nampak ni dalam saluran darah. Contoh kalau kamu pergi derma darah, kamu hanya nampak warna merah saja, kan. So sebenarnya dalam warna merah ni, dalam darah kita ni boleh terbahagi kepada 4. Okay, kita ada plasma, red blood cell, white blood cell dan juga platelets. So setiap bahagian ni ada kerja masing-masing, ada fungsi dia lah. Dan semua 4 ni penting, okay, untuk dia berada dalam darah kita. So kalau kurang salah satu tu yang akan boleh lead tu penyakit lah. So dia punya
saluran, nama dia blood vessel. Okay, this is blood vessel, sama ada artery, vein atau capillary lah kan. So dalam saluran tu dia fluid dia adalah plasma. So tiga benda ni terapung-apung di dalam plasma. Plasma tu dia punya air dia lah, cecair dia tu plasma. Dalam dia ada ada blood cell. So dua ni adalah blood cell, and also kita ada platelets. Okay, dalam selain daripada tiga benda ni, dalam plasma juga ada dissolved substance. So contohnya macam kita makan suplemen, vitamins, mineral, and also makanan yang didigest. Daripada kita tahu proses digestion dia akan sampai intestine, sampai small intestine. Lepas tu dia akan dihantar, dia akan diserap masuk dalam blood vessel. So kerja blood ni lah adalah hantar ke seluruh mana bahagian yang perlulah supaya nutrien ni akan sampai seluruh badan kita, all part of body. Okay, so kalau kita ambil darah kan, macam contoh kamu demam darah tu, dia akan pecah kepada dua bahagian, separated into two components, akan dapat cecair yang berwarna yellow and also warna red. So apa nama proses dia untuk separatekan darah ni? Kita panggil centrifugal separation. Okay, so ni adalah mesin dia lah. Dekat hospital, klinik semua akan ada mesin ni. Dia untuk tujuan dia untuk memisahkan komponen-komponen dalam blood. Okay, so apa dia orang akan buat? Dia akan isi darah dalam ni. Lepas tu dia akan letak dalam mesin, tutup. It will spin. Okay, apa cara dia? Dia akan berpusing ni at a very high speed. Okay, dia akan dipusing dengan very high speed, sangat laju, sampailah. Okay, so asalnya macam ni kan. Lepas dia dipusing dengan sangat laju tu, dia akan terpecah kepada dua bahagian lah. So yellow fluid and red fluid. Okay, so ada apa dalam bahagian yellow, ada apa dalam bahagian red, itu yang kita akan tengok. Yellow fluid akan mengandungi plasma, platelets and white blood cell. Okay, bahagian merah ni pula memang khas ada red blood cell. So pecahan dia macam ni lah, 45% sahaja red blood cell, 55% tiga benda lagi. Okay, so this is how it looks like. Inilah bentuk-bentuk benda-benda di dalam darah kita. Okay, red blood cell, kalau kamu ingat, dia bentuk dia disc shape. Okay, bentuk macam disc. Okay, dia macam picit sikit kat dalam. Okay, no nucleus. Red blood cell have no nucleus. Sebab dia nak maksimiskan oksigen yang dapat dia bawa. Okay, next kita ada white blood cell. Saiz dia lebih besar daripada red blood cell. Dia ada nucleus dan bentuk dia tidak tetap lah. Macam-macam bentuk dia boleh ada. And hitam-hitam ni, ini kita panggil sebagai platelets. So kita akan tengok apa function lah setiap satu benda ni. Okay, make sure you understand this diagram. Okay, so we will look at it one by one. So first one, plasma, warna dia yellow, pale yellow. Okay, warna kuning yang sangat muda. Okay, dalam plasma sendiri 90% adalah air sahaja dan 10% baru apa benda yang larut di dalam dia lah, soluble. Contohnya ni semua nutrien yang kita makan daripada makanan. Glukos, amino acid datang daripada protein. Glukos datang daripada karbohidrat yang kita makan. Okay, salt, mineral salt, vitamin, enzim, and kita jangan lupa juga ada waste product. Okay, waste product apa yang baki lah lepas kita digest, lepas kita bernafas, respiration, akan ada gases juga dan hormon. So semua benda ni akan bergerak dalam plasma. Okay, so berdasarkan apa yang dia bawa ni, kita boleh kaitkan dengan function dia. Transport digested food. Okay, transport apa bahan yang excretory, apa yang kita dikumuh lah, hasil badan kita melakukan proses-proses. Control body temperature. Okay, this is because it contains, if you remember, 90% of plasma is water. Sebab tu kita kena minum air dengan mencukupi, sebab water ni yang kerja dia akan control our body temperature supaya dia tak jadi terlalu panas. Okay,
and also transport hormone and maintain pH level. So darah kita ni sebenarnya ada pH dia lah, dia bukannya benda-benda dalam ni yang akan tolong maintainkan pH darah kita. Okay, we don't want it to be too acidic ataupun too alkaline. Okay, human blood, second part of human blood, kita ada white blood cell. Okay, yang warna putih tadi tu kita nampak. Okay, dia tak ada bentuk yang tetap. It have a big nucleus. Okay, dalam sel tu sendiri dia ada very large nucleus. Tak ada hemoglobin. Okay, so lifespan dia lepas 2 hingga 4 hari dia akan sendiri termusnah lah. Dia akan makan diri dia sendiri. Okay, sebab memang dia punya macam itulah kitar hayat dia, 2 hingga 4 hari saja dia boleh hidup. Kat mana dia dibuat? Dibuat di bone marrow dan spleen. Okay. So apa function white blood cell? Sangat penting. White blood cell adalah sel yang tolong badan kita. Dia macam guard. Dia akan protect and defense our body from harmful microorganism. Kalau ada bakteria yang tersilap masuk microorganism yang foreign, yang bukannya berasal daripada badan kita, itu adalah kerja white blood cell untuk bunuh. Dan white blood cell juga akan produce antibody. Okay, so antibody ni yang akan melawan lah microorganism, bakteria, akan pergi makan dan bunuh dia lah, digest. Okay, third part, dalam darah kita ada red blood cell. Okay, so if you remember, bentuk red blood cell is something like this. Okay, dia macam donat, tapi tengah dia ni bukan berlubang, dia cuma dia termasuk ke dalam sikit lah. Okay, so dalam red blood cell have hemoglobin. So apa function hemoglobin? Hemoglobin ni yang memberikan darah warna merah. Okay, so apa binatang yang ada hemoglobin dalam darah dia? Binatang dan manusia lah. Apa yang ada hemoglobin, darah dia akan warna merah. Kalau kamu pernah encounter, ada juga setengah sotong darah dia warna biru. Sebab dia ada satu lagi pigmen. Dia tak ada hemoglobin lah, dia ada myosin. Satu lagi pigmen yang memberikan warna dia warna biru. Okay, so majority of animal memang dia mempunyai darah warna merah macam human lah. Okay, so there is no nucleus, of course, sebab kalau ada nucleus tu akan makan ruang yang besar dalam sel ni. Kita tak nak, kita nak maksimumkan, kita nak sumbat sebanyak mungkin oksigen yang boleh dalam sel darah ni. Okay, jangka hayat dia about 120 days. And it produced in the marrow of long bones. Okay, so lack, kalau bila badan kita kurang sel darah merah, itu akan menyumbang kepada penyakit anemia lah. Okay, so apa function dia? We know that main function red blood cell ni sangat penting sebab dia yang membawa oksigen ke seluruh badan. Okay, fourth part dalam human blood adalah platelet. Platelet yang kita nampak warna hitam tadi kan, macam ni kecil-kecil dia, bentuk dia sangat kecil-kecil, dia duduk dalam plasma. Okay, dia adalah pecahan kecil daripada sel. Okay, of course no nucleus, tapi jangka hayat dia sangat sekejap, 14 days sahaja. Tapi walaupun jangka hayat dia sekejap, function dia sangat penting. Okay, ni red blood cell, ni contoh tadi white blood cell. Okay, so platelets ni yang membantu untuk darah kita beku. Okay, so kalau kamu pernah encounter, ada juga setengah orang yang darah dia sentiasa dia pucat je, selalu tengok. Kenapa? Kalau dia berdarah, darah akan continuously keluar berjam-jam-jam sampai dia boleh mati terus sebab kehilangan banyak darah. Sebab apa? Mungkin badan dia kurang platelet. Okay, mungkin dia ada penyakit yang menyebabkan platelet tak dapat tolong blood ni. So function platelet sangat penting. Bila kita terpotong, terluka jari kita ataupun any parts of our body, so platelet adalah orang pertama yang akan pergi kat tempat yang jadi luka tu, dan dia akan tutup lah. Dia akan platelet ni akan release untuk darah kita beku supaya kita takkan kehilangan darah yang terlalu banyak. Okay, so we are done
on human blood dulu. Okay, kalau kita recall human blood 100%, dalam darah kita ada dua bahagian, yellow fluid and red fluid. So yellow fluid 55%, red fluid 45%. So total dia 100%. So ni adalah human blood. Dalam yellow fluid, okay, dia ada beberapa komponen. Of course dia ada plasma. Plasma ni adalah cecair. Okay, dalam plasma akan ada semua nutrien, semua waste product, gas, okay, hormon, semua ada dalam ni. Dan it also contain white blood cell and of course platelets. Okay, dalam red fluid pula, second part, dia hanya ada red blood cell sahaja. So red blood cell ni penting. So akan jadi adalah transport oksigen. Okay. So dan kita akan masuk ke bahagian seterusnya, iaitu human blood group. So kita akan tengok bahagian-bahagian dalam pecahan-pecahan dalam jenis darah manusia lah. So kalau kamu pernah menderma darah ataupun any of your family members yang rajin derma darah, kita boleh tahulah apa dia punya jenis darah kita. Okay, human can only have either one of these four blood types. Okay, human blood group sama ada A, B, O atau AB. Okay, so kita akan dengan lebih lanjut lah apa dia tu. So these are the four types. Okay, so bila kita nak derma darah daripada satu manusia ke satu manusia lagi, from a donor, orang yang derma, recipient, orang yang terima. Okay, so siapa yang derma kita panggil donor lah. So blood transfusion adalah nama proses dia. Okay, menderma darah. Jadi apa yang penting waktu proses derma darah ni adalah kita kena pastikan jenis darah dia compatible. Dia masuk lah, dia compatible means that dia compatible, dia sesuai lah. Okay, untuk mengelakkan agglutination. Agglutination ni jadi bila darah penerima dan darah penderma tu tak sesuai, jadi dia akan jadi berketul, beku dan eventually boleh jadi matilah. Okay, so kita akan tengok. First kita akan saya akan introduce dulu jenis-jenis darah. Okay, kalau kamu tengok ni adalah red blood cell, memang sama semua orang punya bentuk red blood cell memang sama. So apa yang beza adalah apa yang ada di luar red blood cell ni. Okay, dia macam penanda lah, marker dia. Okay, penanda dia kita panggil sebagai antigen. Okay, so walaupun bentuk red blood cell semua manusia sama, apa yang membezakan dia adalah penanda yang ada di luar. So kalau orang tu blood group A, dia ada antigen A, itu sahaja. So this is same for all other blood group. Contohnya orang blood group B, penanda dia bentuk lain lah. Dia punya protein dia tu lain sikit bentuk dia. So protein dia, okay, antigen dia, antigen B. Okay, again bentuk red blood cell dia sama sahaja. Antigen yang duduk di luar ni yang membezakan. Okay, macam mana pula bentuk kalau orang tu AB. So daripada nama dia kan, so dia akan ada antigen A, dia juga akan ada antigen B. So kalau kita tengok dekat luar red blood cell dia ni, okay, this is on the surface of red blood cell, ada both antigen. Okay, dia ada dua jenis penanda. And lastly, kalau orang tu blood group O, kamu mainkan O ni kosong. Sebab apa dia kosong? Sebab dia langsung tak ada apa-apa penanda. So dia hanya semata-mata red blood cell sahaja. Okay, does not have any antigen. Okay, so kalau kita dah tahu dah tentang antigen, you have to keep in your mind, antigen ni dia duduk di surface permukaan
red blood cell. Okay, so kita akan berkenalan pula dengan satu lagi, iaitu nama dia antibody. Okay, remember kena tahu bezakan antigen lain dengan antibody. So what is antibody pula? Okay, ni adalah blood group A ataupun B. Okay, kalau orang tu jenis darah A, dia akan ada antibody B. Okay, dia opposite lah, antibody. So dia anti, bila orang darah A, dia anti kepada B. So bentuk dia pun tak sama. Tadi antigen, bentuk kita tengok ada bentuk bulat untuk antigen A dan bentuk segitiga untuk antigen B kan. So antibody pula bentuk dia lain sikit lah. Dan satu lagi beza dia, first beza dia akan opposite dengan jenis darah. Second beza dia akan duduk di blood plasma. Okay, kedudukan dia tak sama, dia punya jenis dia pun tak sama. So kedudukan dia akan terapung-apung di dalam blood plasma. Okay, kalau kita tengok untuk orang blood group B pula, blood group B dia anti kepada A, dia tak suka A sebab dia darah B. Dan dalam blood plasma dia akan ada antibody A ni lah, dia duduk di dalam antibody, dia duduk dalam blood plasma. Okay, so tadi kita dah tengok beza antigen, dia akan duduk di permukaan red blood cell. Antibody dia duduk di dalam blood plasma. Okay, ni blood vessel kita kan, dalam blood vessel ada blood plasma. So air dia lah, cecah air dia ni. Okay, kalau orang darah AB pula, dia langsung tak ada antibody. Okay, orang darah AB dia tak ada antibody sebab dia ada dua-dua penanda kan, jadi dia tak boleh ada antibody. Okay, kalau kita cuba ingat balik, okay, ni adalah red blood cell dia akan ada antigen A dan dia juga ada antigen B. Sebab dia ada dua-dua antigen, so there is no antibody. Okay, oppositely orang darah O, kalau kita ingat tadi, dia punya red blood cell dia kosong, tak ada any penanda, therefore dia akan ada dua-dua antibody. Okay, ni dalam dia punya darah, dalam dia punya plasma akan ada dua-dua antibody. Okay, both antibody akan duduk dalam blood plasma. Okay, so bila kita dah tahu dah jenis darah AB, ABO, kita dah tahu apa antigen yang dia ada dan antibody yang dia ada. Okay, jom kita recall together. Orang darah A, antigen A. Orang darah B, antigen B. Orang darah AB, antigen A dan antigen B. Orang darah O, no antigen at all. Bagi kategori antibody, bila dia darah A, dia anti B. Orang darah B, dia anti A. Orang darah AB, no antibody. Dan orang darah O, dia ada both antigen A dan antigen B. Okay, make sure you understand this part. Okay, next kita akan masuk tentang blood donation. Okay, so tadi agglutination ni kan bila darah tu jadi bergumpal, berketul. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia tak compatible. Okay, let's look at it together. Sekejap ya. Okay, so blood agglutination, tadi saya cakap darah jadi bergumpal, berketul. So kenapa dia jadi? Dia tak matching antara antigen dan antibody dia, bergaduh. Okay, so kalau kita tengok tadi,
bila orang darah A, apa yang akan ada dekat permukaan dia adalah antigen A, dan apa yang ada dalam plasma dia, blood plasma dia adalah antibody B. So ini hanya ringkasan saja tadi apa yang kita buat, apa yang kita dah bincang. So what happened is kalau orang darah B, darah B, dia nak derma kepada darah A, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Bila dia masuk dalam darah B, dalam darah dia tu kan dah ada antigen B. So bila antigen B berjumpa dengan antibody B, dia akan bergaduh. Itu yang akan menjadi agglutination. So sama konsep juga. Kalau orang darah A nak derma kepada B pun tak boleh, sebab dekat A ada penanda antigen A dan dekat B ada antibody A. So yang ni akan bergaduh dengan antigen A, antibody A akan bergaduh, so dia akan jadi darah beku. Clear? Ni antara A dan B. Tapi kalau apa jadi dekat orang berdarah AB? AB dia langsung tak boleh derma kepada orang darah A sahaja ataupun kepada B sahaja. Sebab apa dia tak boleh derma? Dia ada dua-dua jenis tadi. Kalau kita tengok, dia ada penanda untuk A. So bila dia masuk dalam orang darah A, antibody dia akan kacau. Dan dia juga tak boleh masuk dalam darah B. Dia cuba nak masuk je, dia akan kacau. Antibody ni akan kacau antigen yang dia ada. Sebab tu tak boleh derma daripada AB ke darah lain. Tapi good news bagi orang AB, dia boleh terima daripada siapa-siapa saja. Orang AB dia boleh terima daripada A sebab dia tak ada antibody A. Dia boleh terima daripada darah B sebab dia tak ada antibody B. Dia boleh terima juga daripada O sebab dia memang O lagi lah, dia langsung tak ada antigen kan. So dia boleh terima daripada O. A boleh masuk, B boleh masuk, O pun boleh masuk dalam AB. Last sekali kita nak tengok darah O. Darah O langsung tiada antigen. Dia kosong kan, dia tak ada antigen. Tapi dia ada dua-dua antibody. Jadi O boleh derma kepada siapa-siapa pun. O boleh derma kepada AB. O boleh derma kepada B. O boleh derma juga kepada A. Sebab apa dia boleh derma? Sebab dia tak ada antigen. So bila dia tak ada antigen, antibody untuk tiga-tiga ni tak kacau dia lah. Sebab dia tak ada antigen. Dia tak ada penanda yang nak tanda tu. Walau bagaimanapun, O ni dia cerewet. Dia cerewet sebab dia hanya boleh terima daripada kawan dia O sendiri sahaja. Dia tak boleh terima daripada A ke B ke AB. Tiga-tiga tak boleh derma dekat dia. Sebab apa tak boleh derma? Sebab dalam darah dia, dalam blood plasma dia, dia ada both antibody. Remember, antibody ni macam polis lah. Kalau dia nampak benda orang yang tak kenal, dia akan tangkap. So bila darah A nak masuk, dah ingat dalam darah A kan ada antigen A. So dia akan gaduh dengan anti A. Katakanlah orang B pula nak derma. Orang B dia membawa antigen B kan. Dia baru nak masuk dalam O. So anti B ni akan kacau. Sama jugalah AB lagilah
apatah lagi AB sebab dia ada dua-dua antigen lagilah. Dua-dua ni akan kacau. So kerja antibody adalah detect siapa yang kalau ada antigen dia akan kacau, dia akan makan. Okay. So kesimpulan daripada perbincangan kita ni, kesimpulan apa saya boleh buat, apa yang kita boleh buat kesimpulan kat sini, AB adalah universal acceptor sebab dia boleh terima daripada tiga-tiga. Boleh terima daripada tiga-tiga, tapi dia kedekut sebab dia hanya boleh derma. Derma tu hanya kepada AB sahaja. Okay? AB sahaja yang boleh derma. O, dia adalah universal donor, penderma. Dia baik hati, pemurah. Dia boleh derma kepada A, dia boleh derma kepada B, dia boleh derma kepada AB. Dan apatah lagi O lah. Tapi dia hanya boleh terima. Nak terima tu dia hanya harap O sahaja. Sebab apa? Hanya O sahaja yang tak ada antigen. Okay. A dan B hanya boleh derma kepada A boleh derma kepada AB dan boleh derma kepada kawan dia juga A. Sama juga B. A boleh derma kepada kawan dia ataupun kepada AB. Same juga untuk jenis darah B, boleh derma kepada B, boleh derma kepada AB. Tapi nak terima tu hanya daripada kawan dia sendiri ataupun daripada O. Okey, nak terima hanya boleh terima daripada kawan sendiri ataupun daripada O. Same konsep. Boleh terima pada kawan sendiri ataupun boleh terima daripada O. Okey, so ni adalah contoh lah bila jadi coagulation of blood, bila dia tak matching. Tak matching apa? Antigen tak matching dengan antibody. Antigen bergaduh dengan antibody. So kenapa dia bergaduh? Sebab ni contoh dia kan, ni adalah contoh antigen A jumpa dengan antibody A. Antibody ni kan dia tak suka kepada antigen. So dia akan jadi coagulation. Dia akan darah tu akan jadi bergumpal, berketul. So bila dia berketul, bayangkan ni ada saluran darah kan, darah mengalir je. Tiba-tiba jadi darah berketul, bergumpal kat sini. So dia akan menghalang lah, so darah tak boleh nak pass through. So lama-lama dia belah sini tak dapat kan, pengairanan darah akan terhenti. So tak dapat oksigen, and eventually dia memang akan boleh lead to death lah. Okay, sama juga antigen B bergaduh dengan antibody B. Okay. So kalau orang yang hilang darah, dia perlukan untuk derma blood transfusion ni lah, transfusion untuk replace the blood that is lost. Kalau dia hilang secara tiba-tiba dengan kuantiti yang banyak, contohnya kalau ibu yang melahirkan anak dan beranak, ataupun orang yang injured, okay, accident semua tu, in that case make sure blood group donor kena compatible dengan recipient. Okay, so you can read this by your own. Okay, ni adalah jadual lah, jadual yang akan summarizekan. Ni penerima, ni adalah penderma. Okay, kalau kamu tengok, O boleh derma kepada semua jenis darah. Okay, so kita panggil O ni bagus, dia adalah universal donor. And AB boleh terima semua jenis darah. Sebab tu kita panggil AB ni adalah universal recipient, penerima darah. Okay, so that's the end for 3.3.